Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada pelajar yang masih lagi bersama kami dalam Master Kimia SPM. Dan kita dalam Kimia tingkatan 5 pada kali ini perbincangan dalam tajuk sebatian karbon, carbon compound. Dan kita akan fokuskan pada kali ini isomerisme untuk alkohol. Kalau pelajar-pelajar mengikuti perkembangan channel kami, kita telah bincang tentang isomerisme untuk alkana dan alkuna sebelum ini. Okey, jadi kali ini kita lihat kepada alkohol. Bagaimana dengan alkuna? Alkuna kita tak bincang sangat sebab alkuna dan alkena ni hampir sama saja kaedah ya untuk bentuk isomernya. Jadi kalau pelajar-pelajar nak tahu boleh rujuk video-video kami sebelum ini ya. Okey, begitu juga dalam video kami sebelum ini juga kita telah menyebut tentang bagaimana cara nak bentuk isomer untuk alkena. Jadi, pembentukan isomer alkena, alkuna dan alkohol ini sama saja kaedahnya. Jadi kita tak bincang lagi di sini ya. Okey, kali ini kita tengok untuk alkohol. Maka alkohol, ahli pertama bagi alkohol adalah CH3OH ya. Jadi kita hanya ada satu karbon. Kemudian kita letaklah di mana-mana kedudukan untuk OH, sama ada di atas, di bawah, di kiri, di kanan, tak ada masalah ya. Contoh kita letak di kanan OH ya. Okey. So, kita ada H3 1 2 3. Jadi kalau pelajar masih ingat nak bentuk isomer untuk alkohol ataupun alkena ataupun alkuna, kaedahnya kita perlu alih kedudukan kumpulan berfungsi. Itu salah satu cara ya. So, kumpulan berfungsi kita kali ini ialah kumpulan OH hidroksil. Maka hidroksil ini terikat pada karbon yang pertama dan karbon hanya ada satu saja. Bermakna kita tak boleh nak pindah lagi ke mana lagi dah. Jadi CH3OH ini hanya satu saja strukturnya. Ya, ini strukturnya yang kita namakan sebagai metanol. Okey. Bermakna CH3OH ini dia tiada isomer. Dia tak ada struktur yang lain ya. Satu struktur saja. Okey, tiada isomer. Kemudian kita tengok pula kepada C2H5OH. Okey, C2H5OH ni kita boleh bentuk dua struktur. Satu, dua. Ini struktur yang pertama ya. Satu, dua, karbon. Kemudian kita letak contohnya OH ni di hujung sini. Okey. Kanan ya. Kita letakkan hidrogen. Satu, dua, tiga, empat, lima. Jadi dalam latihan, dalam peperiksaan, pelajar letaklah hidrogennya. Jadi kita di sini nak cepat, nak tunjuk, nak cara saja. Okey, bermakna OH berikatan pada karbon. Okey, karbon pertama di sini kanan, karbon kedua di sebelahnya ya. Kerana penomboran ingat balik mesti bermula daripada hujung yang hampir dengan kumpulan berfungsi. Ya, di sini OH. Okey, ini yang pertama. Yang kedua, kita boleh alihlah OH ini kepada karbon yang sebelahnya. Contoh ya. Okey, di sini. Kita alih, contoh kita letak di sebelah karbon sebelah kiri. Ya, nak letak di bawah boleh, di atas boleh atau letak di kanan. Cuma kalau letak di kanan, pelajar kena buat HO ya, bukan OH ya. Sebab yang berikatan dua itu ialah O, bukan H ya. Macam tu. Okey, jadi kalau macam ni strukturnya, maka penomoran kita mulakan kena mulakan daripada kiri ya, sebab dekat dengan OH. Satu, dua. Jadi yang pertama OH berikatan pada karbon pertama. Yang kedua juga OH berikatan pada karbon pertama. Sesama saja. Maka C2H5 kita terus namakan sebagai etanol. Tidak perlu letak nombor ya di tengahnya. Etanol. Jadi kerana apa? Kerana dia tidak ada isomer. Ya, strukturnya walaupun nampak macam lain, satu dan dua, tapi strukturnya sama saja. Jadi C2H5 juga tiada isomer. Baik. Kita tengok pula yang ketiga C3H7OH ya. Okey. C3. Jadi kita lukis dulu. C ada 3. Okey. OH-nya kita letak di hujung sebagai permulaan. Kemudian kita isi hidrogennya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey. Jadi yang ini karbon terpanjangnya 3. Penomboran mula daripada hujung yang hampir dengan OH. Kanan ya. 1, karbon kedua, karbon ketiga. Okey. Jadi OH nya berada pada karbon pertama. Okey, maka kita namakan dia bila 3 prop ya, prop. Okey, nama asalnya propanol. Ya, propanol nama asal. Propanol kita potong pada sebelum OL ni. OL ni ialah OH ya. Kita tak nombor kedudukan OH. So belakang ni awalnya ada propan. Propan ingat.
OH berada pada karbon pertama. So, propan antara nombor perkataan dash ya. Dash 1 dash all. Okey. Penamaan pelajar kena hati-hati ya. Ada setengah pelajar dibuat macam ni. Prop 1 all. Yang ini salah ya. Sebab kalau kita buang satu ni, kita akan dapat namanya propol. Propol salah. Propanol. Okey. Yang kedua, kita alihkan. Dia punya kumpulan berfungsi kepada karbon yang kedua. Okey, karbon masih lagi 3. Kita letak di sini. Katakan ya. H-nya ada 7. 3, 4, 5, 6, 7. Okey, bila kita nak tulis OH, pastikan ikatan mesti kena pada O ya pelajar. Jangan letak ikatan di tengah. Salah ya. Jangan ikatan tu pada H. Salah. Ikatan mesti pada O. Okey, itu kaedah penulisan. Okey, OH di tengah. Bermakna kita boleh nomborkan daripada mana-mana pun boleh. Sama ada kiri atau kanan. Okey, kita nomborkan daripada kiri ya. 1, 2, 3. Bermakna OH berada pada karbon kedua. Maka namanya akan jadi propan 2 all. Okey. Kemudian kalau kita alih OH ni, kita alihkan pula kepada karbon ke sebelah sini, kiri ni. Maka dia akan jadi macam struktur yang pertama. Sama saja. Jadi, kita tak boleh nak buat struktur lain lagi dah. 2 struktur saja untuk C3H7OH. Maka, C3H7OH ni dia mempunyai 2 isomer. Okey. Baik, tengok lagi satu. Simpak H9OH. Okey. So, sebagaimana biasa, kita tulis dulu yang lurus ya. Simpat 1, 2, 3, 4. OH letak di ujung. Senang. H ada 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, di sini kita nomborkan start daripada kanan ya. Sebab dekat dengan OH. Karbon pertama, karbon kedua, karbon ketiga, karbon keempat. Bermakna OH berikatan pada karbon pertama. Jadi kalau 4 namanya butanol asal. Butanol kita potong sebelum all tak nombor. So jadi butan dash. Ingat dash ni penting ya. Okey, nombor kedudukan OH 1. Butan 1 all. Okey. Yang kedua, ya. Yang kedua, kita gerakkan OH daripada karbon yang pertama, kita letak pula karbon kedua. Okey, ingat. Ikatan mesti kena pada O ya. Okey. H9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, kalau macam ni, penomboran mesti bermula daripada kanan. Sebab hujung kanan dekat dengan OH. Okey, karbon pertama, karbon kedua, karbon ketiga, karbon keempat. Bermakna OH berada pada karbon kedua. Jadi namanya butan 2 all. Okey. Kemudian kita alih lagi OH ni ke sebelah kirinya. Bila kita alih ke sebelah kiri, kita akan dapat struktur yang lain. Kalau kita rasa, tapi sebenarnya sama. Sebab bila kita alih ke sebelah kiri, kita akan nombor start daripada kiri pula. Sebab hampir dengan OH. Jadi dia akan dapat struktur yang sama juga nanti dengan struktur 2. Okey, bermakna kita dah tak boleh alih OH. Bila kita tak boleh alih OH, kita potong rantai karbonnya daripada 4 jadikan 3. Dan ingat, karbon ada 4. Kita letakkan satu lagi karbon sebagai cabang. Cabang ya. OH kita letak balik di ujung. Senang. Okey. Isikan hidrogen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, jadi kali ini rantai karbon kita ialah 3 karbon. 3 karbon. Penomboran, ingat, bermula daripada hujung yang hampir dengan OH. Jadi, penomboran kita bermula sebelah kanan. 1, 2, 3. Bila 3 bermakna propan. Okey, OH berada karbon ke berapa? Karbon pertama. So, propan 1 all. Nampak ya? Okey, kemudian ada di sini cabangnya CH3. Ini kumpulan metil. Kita letak metil di sebelumnya. Metil. Okey, metil ni berikatan pada karbon ke berapa? Karbon kedua. So, letak nombor 2 ya. Depannya 2. Nombor perkataan dash. Jadi, namanya 2
dash metil propan dash 1 dash all. Okey, boleh ya? Ingatlah ya, nombor di depan, nombor untuk kumpulan berfungsi, nombor di tengah di tengah nama, nombor untuk kumpulan berfungsi, nombor di awal itu nombor untuk metil cabang. Okey. Kemudian kita cuba alih lagi kedudukan OH itu. Kan? Alih kedudukan OH. Jadi, contohlah masih lagi 3 karbon. OH kita alih ke sini pula. OH, karbon kedua. Okey, cabang tetap sama di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, dia punya hidrogen ya. Okey, yang ini pun sama. OH di tengah, kita boleh nombor 3 karbon juga. Kita boleh nomborkan daripada mana-mana saja, tak apa. Kiri boleh, kanan boleh. So, kita nombor pada kiri lah ya. 1, 2, 3. 3 bermakna propanol. So, propan. OH berada pada karbon kedua. So, propan 2 all. Okey, ada metil di sini. Metil berikatan karbon ke berapa? Karbon kedua. So, 2 dash metil propan 2 all. Okey. So, ini sajalah untuk C4H9. OH bermakna C4H9OH mempunyai 4 isomer. Baik, jadi insyaAllah semoga pelajar dapat faham. Dan kita berhenti dulu di sini. Teruskan bersama dengan kami, dengan menyokong kami, dengan terus menonton video-video kami insyaAllah. Sekadar itu, kita bertemu lagi akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.